mempelajarinya. Maknanya ilmu hadis ni penting untuk kita memahami nas-nas agama. Ya, dan kalau kita tengok sendiri ya, apa dia yang dikatakan dengan kelebihan ilmu hadis ni, ya, antaranya ialah Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini direkodkan oleh Abu Daud dalam sunannya, hadis ini sahih. Ya, kata Nabi SAW, mafhumnya semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadis daripadaku lalu menghafaznya. Makna dia hafal hadis, dia dengar hadis, dia cuba menghafaz dan dia cuba untuk menyampaikan kefahaman nas dan kefahaman hadis itu kepada orang yang mendengarnya. Ini satu kelebihan kepada orang yang belajar ilmu hadis. Dia bukannya kerja ustaz saja, dia bukan kerja ulama saja, dia kerja orang-orang yang cuba untuk menghayati agama yang kita anuti ini. Ya. Begitu juga kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia pernah menyebut, Imam Syafi'i kata, kamu semua hendaklah mendampingi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Nah, ini kelebihan ya, supaya kita tahu bahawa ilmu hadis ini penting. Ini asas awal-awal dulu untuk kita nak cerita kelebihan ini. Yang Syafi'i kata, dampingi orang hadis ini kerana mereka orang yang paling tepat amalannya dalam kalangan manusia. Saya nukil daripada kitab Al-Adab Al-Syara'iyah oleh Ibn Muflih. Dalam kitab tu menyebut perkara itu. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi, untuk permulaannya, kitab kita ni, yang disusun oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas. Maknanya kitab ulum hadis ni banyak. Tuan sekalian banyak. Saya duk tengok dalam beberapa jenis-jenis kitab ni, ada yang terbitan Ustaz Syihabuddin pun ada. Dan ada beberapa kitab-kitab ulum hadis yang lain yang bagus juga untuk Ustaz Uzaifah pun ada tulis. Ya, dan saya kira bahawa Dr. Sayuti bin Abdul Manas ni kitab yang asas, maknanya memerlukan maklumat-maklumat tambahan ya untuk kita terang, sebab saya tengok ringkas untuk permulaan sangat baiklah untuk kita untuk kita memahami secara umum ya berkaitan dengan ilmu ulumul hadis ni. Baik. Jadi soalan nak kena tanya. Ya. Apa ilmu ulumul hadis ni? Saya ambil daripada kitab Minhajul Hadis fi Ulumul Hadis. Ulumul hadis ni tuan-tuan iaitu satu ilmu ya, al-qawanin allati yu'rafu biha al-hadis al-maqbul min al-mardud. Satu ilmu yang kita nak tahu prinsip-prinsip. Satu ilmu yang kita nak tahu sama ada hadis tu makbul ataupun mardud, diterima ataupun ditolak. Banyaklah disiplin dia. Ya, di antara salah satu cabang ilmu hadis, ilmu ulumul hadis. Disebut sebagai ilmu usulul hadis pun disebut juga ilmu yang sama. Sebab tu lepas ni kalau orang kata ilmu usul hadis, sama aja. Ulum hadis dengan usul hadis dua ilmu yang sama. Ya. Adapun untuk kita nak memahami hadis ni tuan-tuan, dia banyak cabang disiplin. Qawaidul ilm, disiplin-disiplin ilmu. Dia bukan hanya sekadar kita belajar ulum hadis, cukuplah kita menjadi seorang muhaddisin. Belum lagi tuan-tuan. Belum lagi, banyak lagi yang kita nak kena belajar. Antaranya adalah ilmu ruwawul hadis. Nak kena belajar ilmu tabaqat, ya. Perawi-perawi hadis ni, ya. Kita nak kena belajar juga berkaitan dengan ilmu mukhtalif hadis. Ya. Di antara hadis itu, ya, ada bercanggah di antara satu sama lain. Jadi bagaimana keadaannya? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan nas ataupun hadis yang dia bercanggah di antara satu sama lain? Ini cabang ilmu lah. Ada juga ilmu muskil hadis. Muskil hadis. Ilmu yang bila kita baca hadis, kita tak pernah faham. Seolah-olah hadis ni dia menjadi kontradik. Dia menjadi satu persoalan pula. Dia kata, betul ke Nabi cakap macam ni? Muskil hadis. Jadi ia memerlukan kalam-kalam ulama yang mu'tabar, ya, yang mu'tabar, yang takhasus bidang itu tersebut untuk menerangkan apa maksud hadis muskil hadis itu. Begitu juga ilmu manhaj muhaddisin, ya, yang mungkin kita tidak akan bahas dalam ni, cuma saya petiklah maklumat-maklumat lepas ni kalau jumpa berkaitan dengan poin-poin itu. Manhaj muhaddisin, kita nak kena tahu bagaimana metodologi ataupun manhaj Imam Bukhari susun kitab dia. Kita nak kena tahu, ya, bagaimana metodologi ataupun lafaz-lafaz yang digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dia tak sama tuan-tuan, ya. Lafaz Imam Tirmidzi dengan lafaz yang dinukilkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, dia tak sama. Jadi
semua itu memerlukan satu ilmu, manahij muhaddisin. Begitu juga ilmu berkaitan dengan usul hadis. Ilmu ni ilmu yang pertama sekali yang kita nak kena faham hadis, nak kena faham ulum hadis dulu. Kalau kita kemas ulum hadis, kalau kita tajam ulum hadis, lalu kita bincang pula lepas ni, esok malam kot, insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan buku kitab berkaitan dengan 40 kisah yang dalam meja penceramah kan, yang tidak sahih dalam meja penceramah. Jadi ulum hadis yang kita belajar ni pada hari ini, kita akan berinteraksi, kita akan reflect, kita akan maknanya kita akan menajamkan dengan perbahasan-perbahasan riwayat-riwayat pada berkaitan dengan isu-isu teknikal hadis. Kalau kita tak cerita tentang hadis mudharib, hadis mungkar, rawi ini mungkar, matruk dan sebagainya, mungkin kita tidak faham. Kita hanya dengar saja. Kan? Jadi kepentingan ilmu ulum hadis ini supaya ia menjadi satu kunci untuk kita memahami hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Mukadimah lagi, ada orang kata ilmu hadis ni hanya sekadar berdasarkan adakah ilmu pengkaji hadis ni adalah berdasarkan kajian ilmiah atau sekadar mengikut pendapat ulama semata-mata. Ini sedikit orang panggil ice breaking lah untuk awal-awal ni kan. Ada orang kata, Ustaz, ilmu hadis ni macam tak ada prinsip pun. Satgi ulama dia kata ni, ulama dia kata sekian-sekian. Jadi jawapan dia ialah ilmu hadis adalah ilmu objektif, ilmu fakta, ilmu hujjah. Ya, bukannya ilmu main petik tepi jalan lalu dia cerita kepada orang. No, itu bukan ilmu hadis. Dan hari ini timbul satu cerita, satu isu berkaitan dengan sebahagian segolongan tokoh-tokoh sufi yang mereka mengenal pastikan hadis sahih ataupun tidak melalui mimpi dan ilham mereka. Ini jadi masalah. Kalau tidak, habis jadi hadis kita ni jadi macam cerita kartun. Orang boleh reka macam-macam. Ya, hadis ini tuan-tuan bersifat objektif. Bagaimana Al-Imam Bukhari dan menyusun perawi dalam kitab Sahih Al-Jami' Sahihnya tuan-tuan cukup objektif. Ya, apabila dia menukilkan ada sebahagian perawi yang bersifat Syiah. Ya, tetapi Syiah tersebut bukannya mempengaruhi atau mendoktrinisasikan ideologi Syiah tersebut dalam periwayatannya. Imam Bukhari objektif. Masih ambil lagi perawi yang dituduh Syiah, tetapi ya dia tidak membawa ideologi dan pemikiran Syiah itu kepada periwayatannya. Maknanya Imam Bukhari objektif. Ya, sebab tu para ulama usul juga mengatakan bahawa dia tidak boleh untuk kita mengambil ya jawapan-jawapan ataupun melalui mimpi dan ilham untuk kita mengenal pastikan ya hadis itu sahih ataupun tidak. Ada mesti kita kena belajar ilmu takhrij hadis. Nanti kalau ada kelas-kelas yang lain tuan-tuan sekalian, ada ustaz-ustaz kita yang belajar tentang takhrij hadis, takhrijul hadis. Satu ilmu yang sangat teknikal. Saya pernah buat satu takhrij hadis. Satu hadis tuan-tuan hampir demam. Dari masa saya berkaitan dengan takhrij hadis, berkaitan dengan kitab fiqh sunnah Syekh Sabiq, satu hadis saya nak selesaikan tu sekalian, hampir demam. Kan orang rumah saya teruk nak kena kumpul riwayat, nak kena cek sanad dan perawi. Tiba-tiba orang main sebut tentang mimpi, terus dia kata sahih. Kita pun kadang-kadang naik geram tak? Kan? Kita punya lah teruk nak takhrij hadis, tiba-tiba dia main kata hadis sahih. Yang ni orang panggil apa? Tidak teliti dalam kitab beragama. Jangan begitu. Ya? Baik. Sinam pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kalau ada soalan tuan-tuan tanya, kita berbincanglah, kita berbincang. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan sedikit maklumat berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan kitab ni, satu pengenalan untuk awal. Kitab ni disusun oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas. Ya, saya tak sempatlah buat slide. Tuan-tuan ada kitab ni, tuan-tuan tengoklah untuk mudah untuk tuan-tuan boleh mengulang kaji. Pengarang kitab kita ni tuan-tuan sekalian, dia keluaran daripada khusus daripada Jamiatul Azhar dalam bidang usuluddin hadis. Dia sambung master di UAE. Dia juga disambung dengan dalam bidang Quran dan Sunnah dan bidang hadis. PhD dia di UAE juga pada tahun 2003, dan dia di antara anak murid oleh Profesor Dr. Abu Lais Khairul Abadi, hafizallahu ta'ala, seorang alim dalam bidang hadis. Profesor Abu Lais di UAE, sangat terkenal lah. Sebab tu muka dia dalam buku ni memang muka dia lah ni kan, tokoh.
Baik, ulum hadis. Baik, cetakan yang keempat dah. Cetakan yang keempat maknanya buku ni memang sangat laris lah. Kan? Sangat laris, cetakan yang keempat. Dan buku ni kalau kita tengok isi kandungannya tuan sekalian, ia berkaitan dengan pertama sekali kenali sejarah hadis. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan, kalau ada kesempatan, kita akan bincang tentang sejarah ya ulumul hadis. Disebut dalam istilahnya ialah apa dia, ahammal marahil fi tarikh ulumul hadis. Ya, untuk kita nak tahu bagaimana perkembangan ilmu ulumul hadis ni. Nak sampai dekat kita kitab ni ataupun ilmu yang disusun oleh para ulama, bagaimana perkembangannya sejak daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sehinggalah zaman kita. Baru kita seronok bila nampak perkembangan itu. Dan kita akan bahas berkaitan dengan kitab-kitab mustalah hadis. Kitab mustalah hadis. Mustalah hadis, ulum hadis, usul hadis itu ilmu yang sama. Jangan kita duk pening-pening kepala tuan sekalian. Jangan duk pening kepala. Sama aja. Mustalah hadis, ilmu ulum hadis, ilmu usul hadis sama saja tuan-tuan. Ulama pakai semua. Kita akan belajar juga berkaitan dengan ilmu kitab-kitab. Kita nak kenal kitab. Tuan sekalian, kalau kita hanya belajar teori saja tanpa kita mengenal kitab-kitab, jadi makna kita tak kenal tokoh. Jadi bila kita tak kenal tokoh, jadi sumbangan mereka dan hasil penulisan mereka kita tak kenal, rugi. Jadi kena belajar ilmu kitab-kitab mereka ini ya. Nazam-nazam ilmu mustalah hadis. Dan nak kata baik-baik syair, apa kitab-kitab seperti apa dia Manzumah Al-Baiquniyah. Ini di antara kitab yang terkenal, nanti kita akan kupaslah kitab-kitab itu. Dan kitab mustalah hadis pada masa kini. Jadi kitab-kitab apa yang dianjurkan untuk kita nak tajam lagi ilmu ulum hadis ni, untuk kita menguasai lagi ilmu ulum hadis. Sebab tu ada orang kata kan, ada orang hari ni kan sikit-sikit apa dia nak mengaji agama mestilah menguasai bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini adalah alat, ilmu alat. Betul. Satu sudut tu betul. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan sekadar kena menguasai ilmu alat untuk menguasai bidang-bidang ataupun khazanah lautan ilmu yang cukup dalam dalam ilmu agama ni, tapi juga cabang-cabang lain juga ilmu alat juga seperti usul hadis. Kalau kamu belajar ilmu alat dalam bahasa Arab nahwu saraf saja, tetapi tak belajar ilmu ulum hadis, jangan menabik dada bahawa kalian tahu semua. Kan? Hari ni semua dua bangga. Kan? Bila kita test ulum hadis, sudah tunggal langgang dia. Bila kita test dia tentang takrij hadis, tunggal langgang dia. Ataupun dalam bidang usul fiqh dan sebagainya. Jadi maknanya setiap cabang ilmu tu ada alat-alat dia. Alat bagi ilmu hadis adalah usul hadis ataupun ulumul hadis yang kita belajar pada ataupun yang kita berbincang pada hari ini. Dan juga kita akan bahas tentang istilah-istilah hadis. Untuk pengetahuan tuan-tuan ya. Mungkin yang dalam ni semua dah tahu dah. Cuma kita ulang kaji balik kan. Hadis ni cukup banyak istilah tuan-tuan. Cukup banyak istilah. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang bertukar. Maksud tu nak kena cek balik apa maknanya. Sehingga kan para ulama menyusun satu kitab mustalah hadis. Disebut sebagai istilah-istilah. Ya, mu'jam ataupun perkataan-perkataan yang kita kena tak tahu benda tu. Kalau terjemah dalam ilmu usul fiqh faham kot lain. Kalau faham terjemah dalam bahasa Arab, ya faham macam lain. Dia kena menurut kefahaman muhaddisin. Kita boleh ikuti perbincangan ni. Maknanya kalau hadithul dhaif mesti kena memahami istilah dhaif itu menurut manhaj muhaddisin. Jangan menurut manhaj ulama bahasa Arab. Kalau tidak tentu hanya faham bahasa dhaif. Dhaif ni dhaif biasa aja kot. Jadi dia akan pandang ringan. Dia kena tengok bagaimana dhawabit ataupun disiplin-disiplin berkaitan dengan manhaj ataupun disebut sebagai metodologi ulama muhaddisin dalam memberikan kefahaman terhadap istilah-istilah ilmu hadis ini. Banyaklah dan kita akan belajar ilmu apa maksud hadis, apa maksud riwayah, adakah sama riwayah, khabar, asar dan sunnah, adakah sama di antara istilah-istilah tersebut, adakah ataupun dia berbeza. Begitu juga kita akan belajar tentang istilah sanad. Hari ni sanad, isnad, apa beza sanad dengan isnad? Kadang-kadang itu pun tak faham kan. Sanad dan isnad, ya, matan dengan musnid, ya, musnad apa maksudnya, muhaddis, Begitu juga gelaran-gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama syariat Islam seperti Al-Hafiz. Apa beza Al-Hafiz dengan Al-Hujjah? Ya, apa beza Al-Hujjah dengan Al-Hakim? Apa maksud Amirul Mukminin fil Hadis? Ini istilah-istilah yang cukup besar. Tuan-tuan,
sangat penting kalau orang pengkaji hadis, macam tuan-tuan ya, kita sama-sama belajar pengkaji hadis. Kalaulah seorang tokoh ulama sebut Amirul Mukminin fil hadis. Oh, maknanya kemah. Bahasa orang utara kata memang kemah lah tuan-tuan. Maknanya dia memang alim daqiq dalam ilmu hadis. Rujukan ya. Begitu juga maksud sahabat tabi'in dan sebagainya. Kita akan belajar juga ilmu ar-riwayah dirayah, ya, hadis mutawatir, istilah-istilah berdasarkan bilangan sanad dan rantaian perawi kita akan tengok ya. Maknanya perbincangan ilmu hadis berkaitan dengan rantaian perawi, apa istilah yang digunakan oleh para ulama. Nanti kita akan belajar. Begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sumber hadis. Sumber hadis tu marfu' ke mauquf maqtu'. Dan kitab ni juga kita akan bahas tentang kita akan kenal berkaitan dengan ciri-ciri hadis sahih. Ciri-ciri hadis hasan. Hadis hasan terbahagi kepada berapa? Apa ciri-cirinya? Apa dawabitnya? Dan apa contoh dan hukumnya? Ini penting. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Begitu juga hadis daif. Kita nak kena tahu apa pembahagian hadis daif. Sebab hari ni saya ada satu buku. Saya hari tu ada cadang macam nak tulis sikit, nak respon sikit tentang buku ni, kedudukan dan peranan hadis daif menurut perspektif ulama Islam, disusun oleh seorang tokoh ni, Jabatan Mufti Negeri Sembilan kan. Saya duk tengok buku ni, ada benda-benda yang perlu untuk kita mentaklik kembali ataupun mentahkik balik lah kot kan. Berkaitan dengan seolah-olah macam mudah sangat untuk penggunaan hadis dhaif ni kan. Jadi kita akan tengok ya bagaimana penggunaan hadis dhaif ni, sama ada hadis dhaif ringan, hadis berat ya dan sebagainya. Ya, begitu juga kita akan kenal tentang banyaklah tuan-tuan kalau kita tengok pada tajuk ni cukup banyak jenis-jenis hadis dhaif. Hadis dhaif ni banyak kerja dia tuan-tuan. Kalau hadis hasan, hadis sahih ni tuan-tuan tak banyak kerja sangat. Tak banyak kerja ni maksud saya ialah ciri-cirinya tu mudah untuk kita kesan. Ya? Tapi kalau hadis yang mempunyai ilal, yang mempunyai kecacatan ataupun yang mempunyai masalah, banyak kerja yang kita nak kena belajar. Bukan makna banyak kerja yang kita nak kena memahaminya. Antaranya adalah hadis mursal sahabi, hadis mu'dhal, hadis munqati', hadis mudallas. Tadlis terbahagi kepada berapa pula? Mursal pun mursal khafi, mu'anna'an. Kalau perawi itu thiqah, kalau dia dituduh mu'anna'an, adakah kita boleh menerima periwayatan tersebut? Ini perbezaan. Ini perbincangan ya. Perbincangan yang berkaitan dengan hadis-hadis dhaif ni tuan-tuan cukup banyak Tapi tak apalah, kita pergi satu persatu, insya-Allah mudah-mudahan ya kefahaman kita berkaitan dengan hadis ni akan semakin bertambah insya-Allah. Dan kita akan bincang tentang ciri-ciri hadis palsu. Hadis palsu pun kita kena bahas juga kan. Sebab kadang-kadang ada orang kata ada sebahagian golongan ni dia samakan hadis palsu dengan hadis dhaif. Siapa samakan? Dia ada dawabit, dia ada ciri-cirinya. Kan? Dia ada ciri-ciri. Dia ada kitab-kitab khas yang membincangkan tentang yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Banyaklah tuan-tuan kitab-kitab hadis palsu Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi dan sebagainya. Dan sehinggalah habis kitab kita ni, iaitu kita akan bahas tentang hadis ahkam sikit, apa maksud hadis, kitab-kitab syarah yang terkenal di kalangan kitab-kitab hadis yang muktabar ni tuan-tuan. Ada kitab-kitab syarah yang kita nak kena pelajari dan kita nak dekati supaya hadis yang kita baca tu mengikut kefahaman para ulama yang muktabar. Sebab hari ni tuan-tuan sekalian, ada orang penceramah kita ni risau tuan-tuan, takut kita apabila dia baca satu hadis, dia hafal hadis tuan-tuan. Orang awam ni tengok amboi kemahnya ustaz ni baca hadis, tapi kefahaman di sebalik hadis tu silap. Dr. Rozami kalau tak salah saya, dia tulis satu buku bagaimana memahami hadis. Ada satu buku, saya ada buku ni dalam konteks bagaimana hadis tu bertentangan dengan sejarah. Ini semua dibahaskan oleh para ulama. Ya, apabila hadis tu bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi perkara itu disusun oleh di para ulama. Baik. Kalau ada soalan tentang tanya tulis tak apa Baik. Okey, kita tengok tuan sekalian. Tajuk yang pertama. Jadi baru masuk tajuk. Tadi ni dalam 15 minit, 20 minit awal ni kita mukadimah ya. Beri ni dan kita mukadimah kitab ni kan. Baik, kita tengok tuan-tuan. Muka surat yang ke-16 iaitu pada kenali sejarah hadis, tajuk yang pertama tuan-tuan, muka surat 16. Kita tengok tuan-tuan insya-Allah. Baik, sejarah ulum hadis. Perkembangan ilmu hadis bergerak seiring dengan perkembangan ilmu periwayatan dalam Islam.
Ya, ia bermula selepas kewafatan Nabi SAW pada saat orang Islam mula mengambil berat untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Hal ini kerana dikhawatiri hadis tersebut hilang daripada para perawi. Maknanya apa tuan-tuan? Sejarah perkembangan ilmu ulumul hadis ni tuan-tuan, ia sebenarnya bermula pada zaman Nabi lagi. Ya, ahammal marahil fi tarikh ulumul hadis, iaitu pada zaman Nabi SAW, ihtimal wuqu' fil khata'. Maknanya para sahabat ni tuan-tuan, mereka berhati-hati. Sebab apa? Sebab lam yakun sahabatu bihajatin fi asratin Nabi SAW ila wadil qawa'id li ma'rifatis sahih min ghairihi. Saya ambil ucapan ni daripada kitab Minhajul Hadis fil Ulumil Hadis oleh Profesor Dr. Syarah Qudah hafizallahu taala. Dia kata apa? Pada zaman Nabi SAW, ya, para sahabat ni tuan-tuan sekalian, mereka tidak habiskan masa mereka untuk qawaid li ma'rifatis sahih min ghairihi. Depa bukannya kerja depa ni bukannya untuk menentukan depa orang kata apa, nak menentukan sama ada hadis ni maknanya qawaid li ma'rifati, makna qawaid, qawanin ataupun macam mana saya nak sebut depa dalam bahasa kita nak bagi mudah ni, para sahabat ni tuan-tuan, kalau ada masalah depa tanya Nabi terus. Kalau zaman kita nak tanya siapa? Kan? Zaman kita ni nak tanya siapa? Adakah melalui mimpi? Adakah melalui tokoh-tokoh ataupun melalui syekh-syekh kita? Tak semestinya. Ya, kalam ulama ni tuan-tuan sekalian, mungkin betul, mungkin salah. Sebab hari ni orang mengambil, orang sebut, orang kata, ya, apa saja ada dalam kitab kita boleh ambil. Oi, sabar dulu, jangan kalut. Ada pun ada dalam kitab maklumat tersebut, kita kena pastikan kehujahan itu lagu mana. Sebab tu kaedah menganalisis kehujahan itu sangat penting. Ya, dan hari ini tuan-tuan sudah bergerak ke hadapan untuk cuba mengenali bagaimana kehujahan untuk menganalisis agama. Kita boleh analisis, nak beli kereta macam-macam, kritikal kita bincang kan. Tapi dalam bab agama kita tak kritikal. Kan? Sikap menganalisis itu tidak ada. Rugilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maknanya pada zaman Nabi SAW, ya, bal kanu yarji'una ila Nabi SAW mubasharatan. Kalau ada masalah, mereka tak pasti sama ada ini sebahagian daripada agama ataupun tidak, terus mereka merujuk kepada Nabi. Dia bertanya pada Zamid. Dia bertanya terus kepada Nabi. Maknanya apa? Pada zaman para sahabat, pada zaman Nabi masih ada, mereka rujuk terus Nabi kalau ada masalah. Ya. Wa innama barazat hajatun li'ulumil hadis ba'da intiqal Nabi ila ar-rafiqil a'la. Maka maknanya mereka merujuk kepada Nabi, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi putuskan. Ya. Dan pada zaman Nabi SAW juga, ya, walam yakun ahadun fi hadhihi al-marhalati qad tajarra'a 'ala al-kadhib fil hadits an-nabawi. Tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat bercakap bohong dan juga mereka hadis Nabi SAW pada zaman Nabi masih hidup. Sebab tu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani apabila membahaskan tentang adalah sahabah bukan bermaksud sahabat Nabi tak terlepas daripada melakukan dosa kecil. Jangan faham macam tu. Sahabat melakukan dosa kecil, tetapi ya, mereka mustahil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berdusta dan berbohong di atas nama Nabi SAW. Sebab tu golongan-golongan Syiah Rafidah, golongan-golongan Syiah Imamiyah dan sekalian, mereka di antara prinsip mereka tentang mereka mengkafirkan Umar, Osman dan Ali. Umar, Osman dan Abu Bakar. Kafir. Kerana mereka tidak memberikan jawatan khalifah itu kepada Ali. Ini terutama Syiah Rafidah. Saya nak sebut bahawa ya, sahabat Nabi ni tuan-tuan, walaupun ada pertembungan di antara mereka, ya, ada khilaf di kalangan para sahabat, Aisyah kata lagu ni, ya, Ibn Abbas kata lagu lain, walaupun perbezaan di kalangan para sahabat, tetapi tuan-tuan, perbezaan mereka menjadi rahmah kepada kita. Itu kena faham. Baik. Wa kanat mushkilatu hiya ihtimal an yaqa rawi. Sebab tu saya minta maaf tuan-tuan, kalau maklumat tak ada dalam buku ni, maknanya saya ambil sebab kitab ni ringkas, saya ambil maklumat-maklumat yang lain. Lagi tuan-tuan cari tang mana Ustaz Ihsan sebut ni. Dan ada maklumat tambahan supaya maknanya kita memahami teks buku ni dengan Al-Jami' dan Al-Mani' lah. Ya. Baik, maka di kalangan para sahabat, ya, hanya mereka
wa kanat mushkilatu fil ihtimal, pada zaman maknanya pada zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat ada di antara mereka yang kalaulah mereka ni pun mereka hanya tersilap dalam meriwayatkan saja, bukan sampai berdusta di atas nama Nabi. Khata' wa nisyan, kadang-kadang mereka terlupa. Sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia ada perbahasan di kalangan khususnya golongan anti hadis. Ini sedikit maklumat tambahan. Golongan anti hadis ni tuan-tuan, mereka mengambil satu nas ataupun golongan orientalis, khususnya golongan orientalis seperti Goldziher, Robert Skatz dan sebagainya pada tahun 1956, mereka mengkritik, mereka mengatakan bahawa hadis yang sampai dekat kita ni adalah rekaan para sahabat dan rekaan para ulama. Tu dia kata begitu. Antara hujah mereka mengatakan bahawa kerana ada satu hadis daripada Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW, ya, minta maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya perbetul lah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi pernah bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Quran falyamhah. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi kata, janganlah kalian menulis daripada Quran, jangan tulis hadis. Pok-pok orientalis ni tuan-tuan, dia ambil hadis ni, dia kata apa? Ni, Nabi hampa larang daripada menulis hadis. Macam mana hadis yang sampai dekat kita? Tengok. Jadi, tuan-tuan, rupanya kita belajar ilmu, apabila kita belajar ilmu hadis, kita nak kena buat al-jam'u baina riwayat. Kita nak kena kumpul semua riwayat tu untuk kita faham tajuk tu. Kan? Yang Nabi larang tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Supaya pada zaman itu ialah supaya tidak mencampur adukkan di antara tulisan Al-Quran dan tulisan hadis Nabi SAW. Kerana wahyu masih lagi turun, tak cukup lagi 30 juzuk. Nabi bagi benda tu, Nabi cakap benda tu supaya la taktubu anni, bermaksud jangan tulis hadis, bermaksud pada waktu tersebut jangan tulis lagi sebab takut bercampur di antara Al-Quran dan hadis. Begitu juga pada para ulama hadis mengatakan bahawa kerana Nabi pilih orang. Nabi tengok orang ni berpotensi untuk menghafaz hadis dan meriwayatkan hadis. Kalau aku bagi tahu hadis dekat dia, dia boleh jaga elok hadis ni. Dia tak lupa dan sebagainya, Nabi bagi. Dan ada orang yang Nabi tengok dia ni tak ada potensi ni, kalau aku bagi tahu dekat dia hadis ni mungkin dia silap riwayat. Ini Nabi. Sebab tu dalam riwayat daripada Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi apabila Fathul Mekah khususnya tuan sekalian, ya, Nabi menyebut uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Kata Nabi SAW, tulislah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Maknanya Nabi suruh tulis. Maknanya orientalis apabila mengatakan dia berhujah dengan hadis Imam Muslim, kita balas balik ada hadis lain. Ya, al-jam'u baina riwayat, kena kumpul riwayat semua tu untuk mengatakan bahawa Nabi suruh tulis. Maknanya memang yang hadis sampai kepada kita ni adalah arahan daripada Nabi SAW sendiri. Dan ada juga pokok golongan anti hadis ni tuan sekalian. Mereka mengambil hujahan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pandai tu kan. Mereka ni pun cerdik juga kalau pokok ni kalau yang tak ada basic ataupun asas tu sekalian. Mula dipengaruhi dengan golongan-golongan ini. Ya, mereka mengatakan bahawa ada satu riwayat daripada ada satu riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Kalau dalam kitab ni disebut dalam sekejap saya cek, dalam dikeluarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz jilid yang pertama, ya, cerita tentang Sayyidina Abu Bakar ni, dia pernah bagi tahu melarang penulisan dan penyebaran hadis pada zaman pemerintahan mereka. Sayyidina Abu Bakar kononnya dia kumpul 500,000 hadis dalam semua kitab, akhirnya beliau bakar. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita ni? Kan, Sayyidina Abu Bakar waktu dia jadi khalifah, dia kumpul 500,000 hadis lalu dia bakar. Hadis cerita ni ada dalam kitab Az-Zahabi oleh Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. Ya, Imam Zahabi memberikan komentar bahawa riwayat ni dhaif.
Tapi puak-puak golongan anti hadis, kan, golongan puak-puak yang memang tak suka dengan hadis Nabi SAW, dia kata apa yang ada dalam kitab hadis ada, kan, bagaimana hadis sampai dekat kita, tengok dia riwayat yang dhaif. Begitu juga ada orang mengatakan bahawa Sayyidina Umar pernah memenjarakan beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in kerana menyampaikan hadis. Tu dia. Ada riwayat sebut kata begitu, dan riwayat ini disebut dalam kitab Mu'jam Awsat oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz, Siyar I'lamun Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa riwayat ini riwayat yang dhaif. Ya, riwayat ini riwayat yang dhaif. Dia tuan-tuan. Maknanya sanadnya masalah. Ada ilal, ada kecacatan di situ. Maknanya kita tak boleh terima kalau orang kata bahawa hadis yang sampai dekat kita ini adalah hadis yang direka oleh sahabat, yang direka oleh para ulama. Ada tuan-tuan sekalian, ada orang yang sebut begitu. Baik, kemudian kita baca sikit lagi. Oleh itu para sahabat dan tabi'in menggariskan kaedah-kaedah tertentu untuk menerima satu hadis. Pada zaman Nabi tuan-tuan, tak ada kitab ulu hadis ni, tak ada. Ya, pada zaman sahabat pun tidak ada tulisan-tulisan. Cuma ya, nanti kita tengok perkembangannya, khususnya pada zaman tabi'in, mereka menulis ataupun mereka mengumpulkan bagaimana disiplin-disiplin, dawabit, syarat-syarat untuk kita faham hadis ini dengan betul. Ini dia tuan-tuan sekalian. Baik. Okey, kita pindah tuan-tuan sekalian pada muka surat 17. Peringkat yang pertama. Tuan-tuan tengok ini peringkat yang pertama, tarikh ulumil hadis. Bagaimana perkembangan ilmu ulumul hadis ni? Peringkat pertama ialah peringkat ini bermula selepas kewafatan Nabi SAW sehinggalah akhir kurun pertama hijrah. Mana akhir kurun pertama hijrah. Ya. Peringkat ini lebih berfokus kepada prinsip berikut. Iaitu maknanya zaman ni zaman sahabat. Rasulullah dah wafat dah. Pada zaman sahabat, ya, Nabi SAW, ya, pada zaman sahabat Nabi SAW disebut oleh Profesor Dr. Syaraqudah ialah ihtimalul kadhib. Ada di kalangan sebab negara Islam khususnya pada zaman Sayyidina Umar, negara Islam sudah berkembang luas, ada di antara mereka yang orang bukan Arab, ya, memeluk Islam, dan kadang-kadang mereka Al-Quran, mereka sendiri hadis Nabi SAW, maka ya, para sahabat mereka meletakkan beberapa fokus pada zaman ini. Yang pertama adalah mengurangkan riwayat hadis kerana ditakuti tersalah atau terlupa yang boleh membawa kepada syubhah ataupun pembohongan terhadap Nabi SAW. Disebut sebagai taklil minar riwayah. Taklil minar riwayah. Maka meriwayatkan sedikit saja. Kerana pada zaman itu belum lagi, makna tak jauh pada zaman Nabi lagi, tak jauh lagi pada zaman Nabi. Kenapa nak ada maknanya hadis-hadis yang bermasalah? Maknanya kalau ada masalah, ada lagi tokoh-tokoh di kalangan para sahabat. Ya, ada lagi tokoh-tokoh di kalangan para sahabat. Ya. Baik. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, para sahabat amat berpegang teguh kepada hadis Nabi. Maknanya ada jago-jago para sahabat tuan-tuan seperti Abdullah ibn Umar, Aisyah, ini semua jago-jago besar ni. Jago-jago besar. Ya, kalau ada masalah, mereka akan terus menegur di kalangan para sahabat. Baik, Dan yang ketiga, terlalu teliti dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Mereka sangat-sangat teliti. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, sangat teliti. Jangan duk main. Ya, sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak memahami nas hadis, mestilah kita melihat kepada bagaimana salafun salih dalam mensyarahkan hadis tersebut. Khususnya 300 tahun hijrah ke bawah. Kita kena tahu apa Yahya bin Ma'in kata apa. Kita kena tahu kerana zaman ini adalah zaman ramai lagi tokoh-tokoh ulama hadis yang memelihara hadis Nabi SAW. Ya, sehingga kan ya, mengkritik riwayat jika ada riwayat bertentangan dengan nas dan kaedah agama, maka hadis tersebut akan ditolak dan tidak akan diamalkan. Nampak? Sebab tu contoh yang saya ambil daripada kitab Minhajul Hadis ni dan rujukan daripada dalam Muqaddimah Sahih Muslim,
ketika mana as-su'al 'anil ruwal hadis wa ahlalihim min haitsu sidqihim wa hifdhihim. Pada zaman peringkat yang pertama untuk sekalian, iaitu zaman sehingga akhir kurun pertama hijrah ni, ya mereka mengkritik kalaulah nas-nas itu bertentangan dengan usul agama. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu apa yang berlaku pada zaman sahabat Nabi dan berlaku pada zaman sekarang ni tuan-tuan sekalian, tak tumpah memang samalah. Pejuang-pejuang sunnah ataupun pejuang-pejuang yang cuba untuk memelihara nas agama itu, sebenarnya mereka nak mengembalikan. Bukan nak nama, bukan nak apa-apa, cuma nak mengembalikan kefahaman itu menurut kefahaman yang benar. Supaya apa-apa nas yang bertentangan ataupun riwayat-riwayat ataupun kalam-kalam ulama ke siapa pun tuan sekalian, kadang-kadang mereka bercakap sehingga kan bertentangan dengan nas dan usul agama. Ulama Rabbani yang daqiq, yang alim mesti bangun dan mempertahankannya. Tak boleh biar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ini tugas. Riwayat mengkritik riwayat ni, jika ada riwayat yang bertentangan, maka akan bangun. Maka akan memperjuangkan benda ni salah, benda ni betul. Kenapa tak rujuk dan sekian-sekian? Dan karakter ini akan ada sehinggalah hari kiamat. Kerana apa? Al-ulama warasatul anbiya. Mungkin para sahabat dah kita tak jumpa dah. Nabi apatah lagi. Yang ada pada hari ini adalah ulama yang benar. Hari ni bincang tentang waliullah kan. Panas. Macam patang waliullah boleh terbang, waliullah kebai dah boleh, waliullah boleh hilang sekali dia pergi sana, sekali pergi sini. Dia duk kira karamah tu. Yang dia tak tahu bahawa karamah bagaimana para ulama berpegang teguh dengan kebenaran, memperjuangkan kebenaran sehingga mereka gugur syahid memperjuangkan kebenaran. Yang tu dia tak tengok. Yang dia tak kira bahawa itu karamah. Dia nampak bahawa karamah boleh hilang, boleh pergi ke mana, boleh isi air, minyak kereta boleh isi air. Kan tak payah minyak kereta. Yang tu saya karamah dia kan. Dia tak tengok bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Nawawi rahmatullah alaih, yang memperjuangkan kebenaran, mengembalikan kefahaman yang benar. Tapi itu tidak melihat begitu. Baik. Ini zaman peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, kata ulama muhaddithin, iaitu peringkat ni bermula pada akhir kurun pertama hingga kurun yang kedua. Maknanya 100 tahun pertama sehingga akhir 100 tahun yang 200 tahun, makna 200 tahun lah, mana 100 ke 200 tahun tu. Kurun itu. Peringkat ini lebih berfokus untuk menyempurnakan lagi kaedah ilmu hadis dengan menilai berbagai-bagai jenis hadis secara satu persatu. Maknanya, beda di antara pertama dengan kedua ni tu. Pertama ni hanya kritik saja. Mereka mengkritik, ini salah, yang betulnya macam ni, yang ini silap kefahamannya, yang betulnya begini. Begitu, kritikan saja. Tetapi pada peringkat yang kedua, tuan-tuan tengok, perkembangan ilmu ulum hadis, maka sudah menyusun kaedah-kaedah yang lebih bagus, yang lebih sempurna, iaitu mereka mengkritik hadis. Maknanya mereka menilai sesuatu hadis itu satu persatu. Hadis ni masalah, mereka check satu persatu. Sehingga kan satu ungkapan daripada An Ibn Sirin daripada muqaddimah dalam kitab muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim datangkan ucapan daripada Ibn Sirin, qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falam waqa'at al-fitnah. Kami tidak akan bercakap tentang sanad, maknanya tentang rijal. Kami tak akan tanya tentang sanad, tentang rijal. Waqa'at al-fitnah. Jika datangnya fitnah, kami akan tanya. Qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah. Ibn Sirin kata apa? Ini ucapan Ibn Sirin. Dia mengatakan bahawa kalau ada fitnah, kalau ada masalah, kami duk tengok, pelik ni hadis ni. Kami akan tanya, sammu rijalakum, datangkan rijal. Maknanya mana sanad kamu? Hari ni ada perbahasan tuan sekalian. Sikit-sikit nak sanad. Serban pun pakai sanad. Kan? Jubah pun pakai sanad, tasbih pun pakai sanad, kitab pakai sanad. Kita katakan bahawa sanad itu sangat baik. Itu di antara sunnatul ulama. Maknanya itu di antara orang kata kelebihan, satu kelebihan. Dan bukan bermaksud pada hari ini, kita sebut pada konteks pada hari ini, semua nak kena sanad, kepiah nak kena sanad, serban nak kena sanad, apa semua kena sanad. Kita katakan bahawa sanad-sanad itu ia penting, tetapi yang lebih penting adalah kefahaman di sebalik nas itu. Kefahaman di sebalik
nas itu. Kerana kita akan tengok perkembangan ni tuan-tuan sekalian, perkembangan ilmu periwayatan ni ya. Apabila sampai habis ilmu periwayatan sanad tu sudah selesai ditadwin, telah dibukukan, seumpama seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Daruqutni, Tirmizi dan sebagainya, maka sudah bukukan, cukuplah kita berpandukan kepada sanad-sanad mereka. Dan hari ni kan orang menabik dada bahawa, oi kami ada sanad. Sebab itulah tokoh-tokoh ilmuwan kata bahawa kalaulah sanad itu lalu dekat kita, sanad tu yang asalnya sahih akan jadi dhaif. Kenapa? Kerana ada kita ni. Kan? Sebab tu kita berpada dengan muhaddisin yang telah mereka bekerja keras untuk menyusun. Kan? Hari ni saya kata, hari ni semua nak sanad sebagainya. Kita kata betul, tapi tak semestinya. Yang penting adalah kefahaman di sebalik tersebut, dan hanya kita berpada dengan muhaddisin yang terakhir seperti Tirmizi, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, Kutubus Thalathah dan sebagainya. Begitu. Baik. Tuan kalau ada soalan tuan tanya terus. Baik. Kemudian habis. Peringkat yang ketiga. Kita tengok peringkat yang ketiga, iaitu peringkat ini bermula pada kurun ketiga hinggalah kurun keempat. Maksudnya 300 Hijrah ke 400 Hijrah. Pada peringkat ini, perkembangan ilmu hadis adalah berasingan dengan ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu yang lain. Orang pertama yang menyusun dan mengarang mustalah hadis, ya, iaitu ilmu mustalah hadis, iaitu Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahurmuzi. Antara kitab yang awal ialah kitab Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Rawi wal-Wa'i. Dan peringkat ini telah ada penulisan tentang ilmu al-jarh wa ta'dil, martabat perawi, definisi hadis hasan, definisi hadis gharib dan selainnya. Baik, kalau saya tengok, rupanya ada banyak lagi pendapat di kalangan para ulama. Ada sebahagian mengatakan bahawa di antara tokoh ulama yang awal menyusun ilmu ulum hadis ialah Al-Imam Syafi'i, yang wafat sekitar 204 Hijrah. Ya, rahimallahu taala. Wa kana dhalika al-mukhtalitan ma'a ilmu al-usul fiqh. Sebahagian ulama mengatakan bahawa Imam Syafi'i tulis dulu ulum hadis, Imam Syafi'i. Tetapi penulisan Imam Syafi'i dalam ilmu hadis, khususnya ulum hadis, dia mencampurkan di antara ilmu ulumul hadis dengan ilmu usul fiqh. Di antara kitabnya adalah wadzalika fi kitabihi ar-risalah. Kitab ar-risalah. Dalam kitab tu kalau tak salah membincangkan tentang ilmu mursal. Apa maksud hadis mursal? Ya, apa maksud hadis sahih dan sebagainya. Semua Imam Syafi'i sebut awal lagi, ya. Tetapi dia dibincangkan dalam kitab Dr. Sayuti bin Abdul Manah ni, mungkin saya berpendapat bahawa Ramahurmuzi ni tuan-tuan adalah satu kitab yang awal juga, tetapi tak sama macam kitab Risalah Syafi'i. Tetapi kitab ni dia lebih berfokus kepada ulum hadis. Maknanya dia memang kitab ni cerita tentang ulum hadis saja. Imam Syafi'i tulis dulu, tapi dia campur di antara usul fiqh dan ulum hadis. Begitu. Baik. Dan kitab ni sebut kitab ulumul hadis. Peringkat yang keempat iaitu bermula daripada pertengahan kurun keempat hinggalah kurun ke-7. Maknanya 400 Hijrah sehingga 700 Hijrah. Dan kitab ni juga peringkat ini disebut para ulama istiqlal kutubul ulumul hadis. Istiqlal maksudnya perkembangan ilmu ulul hadis. Maknanya lagi berkembang pesat. Lagi hebat ni penyusunan kitab ulul hadis ni lagi hebat. Khususnya pada tahun ke-4 ke-7 Hijrah. Peringkat ini karya-karya ilmu hadis semakin meluas. Hebat tuan-tuan. Zaman ni zaman perkembangan ilmu. Ya. Malah istilah-istilah dalam ilmu hadis juga telah dicipta dan dibuat secara berasingan. Ulama-ulama hadis menitik beratkan kajian mereka tentang matan-matan hadis, perawi-perawi, kecacatan sanad dan lain-lain lagi. Banyak tuan sekalian. ظهرت في القرن الرابع وما بعده كتب المستقلة في العلوم الحديث. Banyaklah tuan-tuan. Antara karangan Al-Imam An-Naisaburi yang ditulis, yang kitabnya adalah Ma'rifatul Ulumul Hadis, mengandungi 50 jenis ilmu hadis. 50 jenis ilmu hadis. Imam Naisaburi. Begitu juga Imam Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Ya, ini seorang tokoh besar. Memang kalau kita belajar ilmu hadis, kalau tak kenal Khatib Al-Baghdadi, rugilah tuan-tuan. Mesti kita kena kenal Khatib Al-Baghdadi ni. Antara kitabnya Al-Kifayatul fil Qawanin Ar-Riwayah. Begitu juga kitab Al-Jami' lil Adabir Rawi wal Akhlaq Sami'.
Kalau tak salah saya ada satu waktu pengajian master berkaitan dengan satu subjek rawul hadis, kami telah dibahaskan tentang kitab-kitab kalangan ulama ni. Antara kitab Khatib Al-Baghdadi iaitu Al-Jami' lil Adabi Rawi wal Akhlaqi Sami'. Kitab ni cerita tentang bagaimana pada zamannya pakat duk berebut nak riwayat hadis. Zaman dia ni tuan-tuan, pakat duk berebut nak riwayat hadis. Ada di kalangan perawi-perawi hadis ni tuan-tuan hanyalah mengampu pemerintah saja. Hanya mengampu pemerintah. Dia nak kekalkan kedudukannya, dia nak kekalkan dia punya kedudukan dan jawatannya. Dia reka hadis untuk mengekalkan kedudukannya. Khatib Al-Baghdadi tulis satu kitab kritik perawi hadis. Jangan ada sikap-sikap begini. Dia cerita pula, ini kalau nak jadi perawi hadis, nak menjadi penyambung mata rantai perjuangan Islam, ini dia punya akhlak dia. Ini dia punya dawabit dia. Ini dia punya disiplin dia. Ini dia tuan-tuan. Ini bagus untuk kita baca karangan Khatib Al-Baghdadi. Dalam kitab Minhajul Hadis, Dr. Syarah Qudah dia menyebut bahawa ada lagi kitab-kitab lain seperti disebut dalam perbahasan Kifayatu fi ilm al-riwayah, wafat 463 Hijrah, Khatib Al-Baghdadi juga. Zaman berkembang 400 sampai 700 Hijrah kan. Baik, kemudian peringkat yang kelima. Tuan-tuan, sebab apa kita nak kena tahu peringkat-peringkat ni? Soalan orang tanya kan. Kenapa kita kena tahu peringkat-peringkat ni? Pertama, sebab perkembangan sebab para ulama muhadithin mereka membahagikan ulama-ulama hadis ni terbahagi kepada 3 bahagian ataupun 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan golongan mutaqaddimin. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kalau tuan-tuan ada ustaz-ustaz kita dia akan bahas satu hadis, kemudian dia sebut di sisi ulama mutaqaddimin, di sisi ulama mutaakhirin. Jadi apa beza dia? Ada perbezaannya. Perbezaannya apa? Ni hak kita sebut tentang perkembangan ni. Dia ada perkembangan ni. Kadang-kadang istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Imam Tirmizi yang dikategorikan sebagai ulama mutaqaddimin, dia tak sama dengan kefahaman mutaakhirin. Dia nak kena faham balik menurut kefahaman mutaakhirin. Baik, saya nak cerita bahawa ada 3 kelompok. Pertama, golongan mutaqaddimin yang lahir 300 tahun hijrah ke bawah, seperti Imam Tirmizi, Al-Bukhari, mutaqaddimin, Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Uyainah dan sebagainya, Az-Zuhri, Hasan Al-Basri, Al-A'mash dan sebagainya. Begitu juga ulama mutaakhirin lahir tahun 300 hinggalah 700 hijrah. Minta maaf, bukan 700, 900 hijrah. 900 hijrah. Itu ulama mutaakhirin. Siapa contoh mutaakhirin? Seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Az-Zahabi, Imam Darul Qutni dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh ulama mutaakhirin. Dan 900 hijrah ke atas sampailah zaman kita ni tuan-tuan disebut sebagai ulama mu'assirin. Ulama yang terkini, ulama moden lah bahasa kita ni, ulama moden. Siapa ni contohnya? Contohnya ialah contohnya ialah disebut dalam kitab ini iaitu antara yang Subhi Saleh, yang wafat 1403 Hijrah. Antaranya ialah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Al-Lakhnawi, Abu Syahbah, Muhammad Ajjad Al-Khatib, Mahmud Tahan, begitu juga ulama-ulama kita pada hari ini seperti Allahumma salli Syarah Qudah, Syekh Nuruddin Aitir, Abu Laith Khairul Abadi. Ini semua tokoh-tokoh ulama. Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Nasruddin Al-Albani. Ini ulama-ulama mu'assirin, ulama-ulama terkini yang kita kena ambil daripada ambil manfaat daripada ilmu dan juga susah payah dan jasa mereka terhadap ilmu hadis ini tuan-tuan. Kita kena ambil, jangan ambil ni. Kita kena tengok bagaimana ulasan-ulasan mutaqaddimin, mutaakhirin dan juga mu'assirin. Ini semua khazanah ilmu yang kita tak boleh tolak. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian
Kita masuk peringkat yang seterusnya. Peringkat yang kelima iaitu peringkat ini disebut dalam Al-Asrul Zahabi li ta'lifi ulumul hadis. Peringkat yang kelima ni kata ulama dia adalah iaitu zaman keemasan bagi ilmu ulumul hadis. Di zaman keemasan ni. Dia ada zaman keemasan dia ada zaman pertengahan dia ada zaman. Sebab tu tuan-tuan, hari ni mungkin orang yang belajar ilmu hadis mungkin dah sikit saja, tapi tak sikit jugalah. Hari ni mungkin kat 80 orang lebih ni kan tengok apa dia perbincangan kita pada duha ni kan. Jadi ada semakin orang minat. Dulu tuan-tuan, ilmu hadis ni sangat maknanya sangat orang tak pandang ilmu hadis. Hanya belajar tentang fiqhul hadis saja. Dulu mungkin sikit. Sebab tu apabila orang kritik tentang hadis-hadis dhaif dan palsu yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang marah. Orang marah. Dia kata, apa ni kata Kak Imam Ghazali? Dah. Kita cakap atas dasar ilmu. Atas dasar disiplin ilmu. Tuan yang dirahmati oleh Allah. Bukannya kita sebab ini perkembangan ilmu. Kita amanah dengan ilmu. Maknanya zaman sekarang ni kita melihat bahawa mungkinlah hari ni kan quote-unquote ramai orang duk tuduh lah Wahabi lah macam-macam lah. Saya pun jadi sesak perut dan orang sebut begini kan. Tapi mungkin hari ni kita memperjuangkan sunnah. Maknanya kita belajar ilmu hadis ni supaya untuk mengembalikan kefahaman tu di sebalik kefahaman yang benar, supaya mungkin hari ni mungkin dah kita boleh bilang saja orang yang minat, tapi sebenarnya perkembangan ini insya-Allah mungkin pada zaman anak-anak ataupun cucu kita, keturunan kita. Hari ni tapi kita lah generasi yang mula dulu untuk memberikan kefahaman dan ilmu ini. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Baik, zaman yang kelima ini itu zaman 700 ke 10 Hijrah. Hadis peringkat ini adalah lebih sempurna dan segala pertikaian dan kekeliruan telah dijelaskan dengan lebih terperinci. Antara karya yang sangat terkenal iaitu Muqaddimah Ibn Salah. Muqaddimah Ibn Salah dalam kitab Ulumul Hadis. Begitu juga Al-Imam Nawawi, Al-Iraqi dan Ibn Hajar lahir. Kita boleh lihat saja dalam kitab Fathul Mughith Lis-Saqawi yang wafat sekitar tahun 902 Hijrah. Begitu juga kitab Tadribur Rawi oleh Imam Suyuti rahmatullah alaihi wafat 911 Hijrah. Begitu juga Ulumul Hadis yang disusun oleh Ibn Salah yang wafat 643 Hijrah. Kata ulama huwa ashharu kitabin fi ulumil hadis wa qad hadhiya fil ihtimam al-awla lil ulama syarhan wa ikhtisaran wa iqtibasan wa munaqashatan. Jadi bila muncul Muqaddimah Ibn Salah, sebab tu saya duk cari juga terjemahan Muqaddimah Ibn Salah ni, ulul hadis ni. Cukup bagi tuan-tuan, sebab ni kitab asal, kitab awal tuan-tuan. Ni kitab awal ulul hadis ni. Kurun 600 Hijrah ni. Kan? Bila muncul kitab Muqaddimah Ibn Salah, tuan-tuan, bila muncul saja kitab ni tuan-tuan, ulama-ulama pada zaman mereka, pengkaji-pengkaji hadis pada zaman mereka mengambil ihtimam dan berikan perhatian kepada kitab Muqaddimah Ibn Salah. Ada di antara melakukan syarahan, mensyarahkan balik. Ada yang ikhtisaran, ada pun meringkahkan balik Muqaddimah Salah. Ada juga wa munasyaqatan, ada juga mereka berbincang secara lumat. Kerana Ibn Salah disusun dengan terperinci berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Muqaddimah Ibn Salah. Kita kena kenal kitab ni. Baik, yang keenam, tuan-tuan ada rehat ke? 5 minit ke 10 minit? Tuan Zaim. Kalau kita nak terus sampai 10.30. Ataupun kita berhenti saat untuk soalan dan sebagainya. Kalau tak ada soalan, saya terus ya. Teruskan ya Ustaz. Baik. Okey. Peringkat yang keenam iaitu peringkat yang disebut dalam kitab ini Al-Asrul Rukud. Asrul Rukud ni maknanya iaitu zaman mereka, peringkat ni adalah peringkat beku. Maknanya perkembangan ilmu hadis ni dia tak sehebat macam kurun ke-7 ke 10 Hijrah. Zaman ni zaman 10 Hijrah ni tuan-tuan, zaman ni zaman ilmu hadis ni dia statik. Dia tak berkembang, dia statik saja. Dan peringkat ini mereka tidak ada ijtihad baru. Mereka hanya melakukan, disebut dalam kitab ni waqad bada'a fi qarn al-ashir wa istamarra ila al-qarn al-thalith al-ashar wa laysa al-ma'na ar-ruku' fi hadhihi al-marhala tawaqquf at-ta'lif. Kata ulama,
peringkat ni bukan peringkat sampai ulama tak tulis langsung, bukan. Tetapi tak ada ijtihad baru. Tak ada ijtihad baru. Mereka hanya bal innal ibda' wa tajdid qad tawaqqafa takriban. Mereka hanyalah mentajdid balik. Maknanya mereka melakukan proses orang panggil proses ta'liq, tahqiq, syarah. Yang tu saja. Kan? Mereka tak buat kitab baru. Ha? Bunyi suara ustaz sangat perlahan. Oh, betul ya? Ada masalah ke kat suara saya? Kami tiada masalah. Mungkin tempat lain. Okey. Baik. Kalau ada masalah bagi tahu nah. Baik, zaman ni sebab tu ya. Okey, sebab tu pada zaman ini zaman hanya tidak ada ijtihad baru. Ha? Hanyalah mereka melakukan ta'liq, tahqiq. Jadi soalannya apa maksud ta'liq? Kan? Apa maksud tahqiq? Kira hari ni orang kata kitab ini telah ditahqiqkan. Kitab ini rasanya kalau tidak menggunakan handphone suara lebih. Oh ya ke? Saya bawahkan sikit kot. Sebab suara saya ni, minta maaf, saya ni memang suara kuat. Kan? Memang suara kuat. Boleh tak Ustaz beri sikit penjelasan bagi contoh pendapat Imam Ghazali kurang tepat dengan ilmu hadis. Okey. Imam Ghazali, soalan kan? Soalan berkaitan dengan Imam Ghazali kurang tepat dalam ilmu hadis. Baik, kita begini ya. Ulama ini tuan-tuan, mereka ada kecenderungan mereka. Mereka ada kepakaran mereka dalam bidang-bidang tertentu. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka tidak ekstrim. Ni Islam ajar kat kita jangan ekstrim. Maknanya bila kita sanjung seorang tokoh, jangan kita meletakkan tokoh tersebut tahu kesemuanya. Ya, sebab tu tak adalah istilah ta'liq, tahqiq, syarah dan sebagainya. Masa lagi saya akan cerita tentang apa maksud ta'liq dan tahqiq. Ini peranan. Ya, sebab tu Imam Ghazali kita sebut bahawa ya, saya memperakuinya. Ada satu hadis yang kitab, kalau tak salah kitab yang sangat terkenal juga di Nusantara ni, kitab Tarbiyatul Aulad. Kitab tu Imam Ghazali buat main satu hadis, iaitu bicarakan tentang apabila umur seseorang tersebut menjangkau umur 40 tahun, tetapi kebaikannya kurang berbanding dengan kejahatan. Ini hadis ni. Apabila Imam Ghazali buat main, saya nak bagi tahu ada satu contoh Imam Ghazali buat main satu hadis yang bermasalah dalam kitab Aulad. Ya, hadis itu Al-La'ai dalam kitab ini menyebut bahawa bahkan Al-Mujawzi dalam kitab Al-Mawdu'at, Ibn Uyainah, Daruqutni, An-Nasa'i dan selainnya menilai hadis ini dhaif jiddan. Ya, kerana apa? Kerana terdapat seorang perawi hadis bermasalah. Perawi dah hadis tersebut. Walaupun hadis itu mafhumnya baik, ya, apabila menjelang umur 40 tahun, benda kecenderungan hati buat benda jahat lebih banyak daripada buat benda baik, Nabi kata bersiaplah diri untuk masuk dalam neraka. Hadis itu adalah kitab Tarbiyatul Aulad disusun oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi kalau kita belajar ilmu ad-dirayah wa riwayah, kita belajar ilmu ulum hadis, kita belajar ilmu takhrij hadis, kita belajar ilmu manahij muhaddisin, maka kita tahu bahawa hadis ni bermasalah. Kan, kita kena amanah dengan ilmu walaupun kita sayang kat Imam Ghazali. Kan, Imam Ghazali seorang tokoh ulama, pakar ilmu falsafah, maknanya khusus. Yang mengarang kitab macam-macam lah, Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Ya. Tetapi kita katakan bahawa ya, dalam bab ini, ya, Imam Ghazali ada sedikit masalah di situ. Jadi kita kena betul. Sebab tu apabila orang menyebut tentang apa maksud ta'liq. Ta'liq ni maksudnya tuan-tuan sekalian adalah mereka apabila mendapat satu kitab, dia buat syarahan. Tetapi syarahan tu secara ringkas saja. Itu maksud ta'liq. Kata ustaz, tolong ta'liq sikit kitab saya. Kitab maksudnya dia mensyarah balik. Tapi syarah tu syarah secara ringkas. Ya, mungkin dalam satu muka surat begitu. Adapun tahqiq, ya, sebab tu hari ni anjuran untuk kita beli kitab tu sekarang. Kitab yang telah ditahqiq oleh para ulama. Bagus tuan-tuan. Kan? Sebab ulama dah bagi tahu, dah saring dekat kita. Ada juga mereka memberikan komentar-komentar tertentu berkaitan dengan hadis-hadis ataupun berkaitan dengan maklumat-maklumat yang terdapat dalam satu kitab. Ya, pentahqiq yang sangat terkenal pada hari ini ialah Syekh Shu'ain Al-Arnaut. Begitu juga Syekh Ahmad Syakir. Begitu juga Syekh Nuruddin Atir. Banyak tokoh-tokoh ulama yang lain pada hari ini kita boleh ambil Nasruddin Al-Albani.
Dia telah melakukan tahqiq, ta'liq, takhrij dan sebagainya. Ini semua kerja ulama. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kan? Untuk kita ni orang awam ni, kalau kita nak beli kitab, belilah kitab-kitab yang telah ditahqiq oleh para ulama yang diperakui keilmuan dia. Kita kena tengok juga kadang-kadang hak tahqiq ni pun kadang-kadang dia tahqiq hak geng dia ya kan. Hak mana hak geng dia semua kata betul. Hak mana hak bukan geng dia semua salah. Oh, ini pun masalah juga. Tahqiq dengan tidak amanah. Amanah dengan ilmu. Kan? Amanah dengan ilmu. Ya, mereka pastinya tugas mentahqiq ini mereka akan memastikan maklumat tersebut maklumat yang betul, ya, maka tidak mendokok tambah. Ini tugas para pentahqiq, ya, dan mereka akan mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW sama ada rujukannya, status dan sebagainya. Ini tugas pentahqiq. Jadi sebab tu jasa yang dikeluarkan oleh yang dilakukan oleh Abu Anas Al-Madani, Dr. Basit, Ustaz Dr. Basit, tuan-tuan, saya sangat suka dengan pendekatannya, tuan-tuan. Kitab-kitab pondok kita ni, tuan, telah ditakhrij, telah ditahqiq balik. Sebab ada orang marah Dr. Basit, dia kata kenapa dia menyatakan hadis dhaif dalam kitab-kitab dan sebagainya. Kita katakan bahawa itulah sebenarnya kita kena berterima kasih kepada ulama ni. Kerana kerja dia habiskan masa dia untuk mentakhrij balik, untuk mentahqiq balik. Sepatut kita kena terima kasih dekat dia. Kan? Dekat hari ni, kan, kalau kena tak kena dengan kita kata bahawa hak ni apalah ni, ulama dulu dah buat dah apa semua, tiba-tiba ni ada orang lain pula main tahqiq lapan takrif, pandai daripada ulama. Itulah maknanya, ya, orang yang i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kita adil, berlaku adil dalam sesuatu. Ilmu hadis ni adalah ilmu objektif, ilmu berkaitan dengan fakta. Dia tak boleh petik tepi jalan, reka, tak sesuai hati dan sebagainya. Itu ada soalan tak, tuan-tuan? Adakah kajian Ustaz kat Fiqhus Sunnah Syekh Sabri menunjukkan bahawa ada dhaif? Oh, Tuan Roslan tahu kajian saya Fiqhus Sunnah. Tesis masa saya berkaitan dengan Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah seorang tokoh Syekh Sabiq rahmatullah alaih. Kitab yang sangat hebat. Saya kira bahawa saya mengkaji banyak ulama-ulama yang sezaman dengannya memujinya. Seumpama Qardawi sendiri, seumpama Syekh Al-Ghazali memujinya, Hasan Al-Banna, seorang ulama gerakan Islam, Mustafa Masyhur, dan tak terlepas juga dikritik oleh tokoh-tokoh ulama juga seperti Nasruddin Al-Albani. Antara kritikan Nasruddin Al-Albani yang beliau tulis sendiri dalam kitab Tamam Al-Minnah. Tamam Al-Minnah. Kitab itu adalah kritikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah. Jadi tesis masa saya ni, saya kaji balik apa Nasruddin Al-Albani dikritik. Hadis yang berkaitan dengan, maknanya Syekh Sabiq berkeluar hadis, okey, berkeluarkan nas, berkeluar dia punya hadis dia sebagai penghujahan dalilnya. Nasruddin kritik, hadis ni dhaif, hadis ni masalah dan sebagainya. Saya cek balik. Jadi tugas saya melakukan proses al-i'tibar. Ya, proses al-i'tibar maknanya, ini dia ke depan dah sikit, ini tak jadi asas kenali hadis dah pula. Tapi tak apalah kan, kita pergi dah tanya, kita jawablah. Maknanya ada proses pula, kita kena buat pula satu kerja disebut sebagai syawahid dan mutaba'ah. Syawahid dan mutaba'ah. Kita nak kena kumpul balik. Betulkah hadis yang dikatakan dhaif di sisi Albani memang dhaif sungguh? Bila kita cek balik, di antara kajian saya ambil. Ya, saya mendapati. Ya, saya mendapati, ya, ada yang benar-benar dhaif. Jadi kita kena memperakui. Sebab ada orang, bila saya kaji yang ni, dia berkata Ustaz Ehsan Wahabi. La ilaha illallah. Sabarlah dulu, kan. Bukan semua kita setuju dengan Albani, bukan kita setuju semua dengan Syekh Sabiq, ya. Dapatan saya mengatakan bahawa dhaif berat tak sah, dhaif berat yang, dan apabila kita melakukan syawahid dan mutaba'ah, dan syawahid itu pun tak sahih, maknanya, dan tidak berhujah dalam hadis itu, ada 5 hadis. Dalam Fiqhus Sunnah ada 5 hadis. Kan? Hadis berat, tetapi bila kita buat proses i'tibar maknanya kita datangkan syawahid yang lain. Ya. Dan didapati bahawa syawahid dan mutaba'ah itu sahih, ada 10 hadis.
Maknanya kita kita katakan bahawa kita boleh anjurkan, kalau lah Syekh Sabik masih hidup, kita katakan bahawa sepatutnya tuan ataupun Syekh Alamah ambil hadis ni berbanding dengan hadis ni. Macam tu ayat dia. Tapi ala kulli hal biasalah manusia. Sebab tu kita kata bahawa manusia ihtimal badan khata' was shawab. Ya, terdedah dengan kesilapan dan sebagainya. Dan dhaif ringan yang tidak sahih, dhaif ringan yang terdapat dalam fiqh sunnah, dan apabila kita melakukan syawahid dan mutaba'ah dan syawahid itu tidak sahih, ada dua. Ada dua saja. Saya dapati ada dua saja. Tak tahulah kalau lepas ni ada kajian lain yang lebih mendalam, rupanya ada jumpa lagi, dan saya dapati ada dua saja. Dhaif ringan, dan apabila melakukan proses syawahid dan mutaba'ah, dan mutaba'ah itu sahih. Maknanya dia lagi kuat lagi. Dhaif ringan, apabila ada syawahid dan mutaba'ah, hadis dhaif ringan tu boleh naikkan jadi hasan li ghairih. Dia dah ke depan ni tuan-tuan sekalian tajuk kita ni. Tapi tak apa. Kan kita buka soalan lah kan. Jadi hadis tu jadi dhaif ringan, saya dapati ada 13 hadis di situ. Dalam itu. Maknanya hadis tu boleh diguna pakai untuk menjadikan kehujahannya, bukan kita tolak terus. Ini di antara amanah yang perlu untuk kita bersifat dalam perkara ini. Baik, ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya nak tanya bagaimana ada yang percaya dan mempertahankan pihak yang mendakwa ada ulama yang selak tirai. Yang ni pun masalah tuan-tuan. Kan? Sebab tu kita kata bahawa bila mereka kata selak tirai ni, kalau macam tu kita kena buang habis kitab-kitab ulum hadis ni. Beribu kitab-kitab hadis kita beli, ulum hadis, takrih hadis, kitab-kitab yang kita belajar ni, teruk orang belajar sampai beribu, rihlatul aim, berpindah ke tempat sebab tiba-tiba dia selak tirai. Allahu akbar. Kan? Tak boleh macam tu, ya. Sebab tu kita kata daripada awal lagi, ilmu hadis ni adalah ilmu objektif. Ilmu yang menilai dengan fakta, dengan hujah. Ya, bukannya ilmu dengan mimpi, tirai, lapar serak tirai, laparlah ni, syekhku kata lagu ni dan sekian-sekian mimpi dan sebagainya. Senang begitu. Jangan begitu, ya. Seolah-olah kita sudah melanggar disiplin ilmu ulumul hadis. Buat apa kita belajar susah-susah ilmu ulum hadis ni? Kan? Jadi saya katakan bahawa kenyataan itu sangat kenyataan yang tidak patut yang dikeluarkan oleh seorang pendakwah. Sepatutnya dia lebih berhati-hati. Baik. Yang bertahan pun bukan orang biasa, bertaraf mufti negeri. Tak naklah sebut. Macam itulah tuan-tuan sekalian. Kita nak katakan bahawa saya lebih suka bercakap di atas track ilmu. Ya, kita cakap sebab tu ada seorang apabila berbincang dengan sarjana-sarjana, mereka mengatakan bahawa apabila kita bertembung di antara perbezaan pendapat ni kata sekian, ni sekian, ni kata sekian, hak nu dia ada geng dia, yang ni ada geng dia. Saya katakan bahawa apabila berlaku khilaf begini, berkhilaf yang sangat tajam ini, kita katakan bahawa datangkan disiplin ilmu. Ini tracknya. Kita cakap di atas disiplin ilmu. Siapa yang kena dengan disiplin ilmu, dia betul. Siapa yang terkena disiplin ilmu, tak kira lah hang geng aku ke, hang tak geng aku ke, itu soal yang kedua. Yang penting kita cakap disiplin ilmu. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama yang rabbani, mereka mempertahankan disiplin inilah sehingga mereka dibuang negeri. Dibuang jawatan dan sebagainya. Inilah harga yang perlu dibayar. Kan? Ini di antara perkara yang perkara ini. Sebab tu kita takut kadang-kadang dialah yang memegang di sisi agama. Kadang-kadang mereka kena amanah dengan ilmu. Kena amanah dengan ilmu, berlaku adil, bersifat muqaranah, perbandingan. Ini sikap-sikap yang perlu kena ada. Bersedia untuk mendengar orang yang berbeza pendapat dengan kita. Dengar dulu. Fayastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kan? Ini kita zaman kita pada hari ini nak dengar pun tak. Kan? Apatah lagi nak menganalisis, nak melakukan proses muqaranah, perbandingan dan sebagainya. Baik, kenapa setengah asatidhah masih suka beramal dan mengajar hadis palsu dan tidak sahih? Saya tak boleh baca balik dia punya soalannya. Sekejap, saya tengok. Mana nak tengok balik soalannya? Boleh tolong bantu saya sekejap. Tuan Zaim, soalan yang mana? Okey. Tengok setting, Ustaz. Okey, in call message kan? Baik, kenapa sesetengah asatizah masih suka beramal dan mengajar hadis palsu? Tidak sahih.
Kerana orang ramai dan anak muridnya. Mereka tahu ada hadis sahih, tapi kenapa mereka suka menyebar yang tidak sahih? Apa status hukum mereka ini si ulama? Walhal mereka sudah tahu ada yang sahih. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Sebab tu apabila kita memahami dawabit, kita kena tahu bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis sahih, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis dhaif, kan? Dia ada kaedah dia, kaifa nata'ammul, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis ni. Kata Profesor Dr. Syarah Qudah, apabila kita mendengar hadis sahih sama ada sanad dan matanya, tuan, wa amalu bihi, i'tiqad bihi wa amalu bihi, maknanya kita i'tiqad dan kita cuba untuk beramal. Adapun hadis dhaif, ya, di antara dawabitnya, kalaulah hadis tu didapati hadis tu dhaif ringan ataupun dhaif berat, tugas kita ustaz-ustaz kena bagi tahu hadis ni hadis dhaif. Jangan sebut begitu je, lepas tu atas alasan bahawa kita nak cakap benda baik, kita nak ajak orang buat benda baik, tak apa hadis dhaif pun. Jangan begitu. Ini adab, ini akhlak, ini jujur dengan amanah. Maknanya bila kita dapati bahawa hadis dhaif, kena bagi tahu hadis tu dhaif. Dhaif tu sebab apa? Bila kita tahu hadis tu dhaif dan dhaif tu sebab apa, barulah orang boleh mengetahui bagaimana nak berinteraksi dengan hadis tersebut. Seperti mana kita tahu ke jumhur di kalangan para ulama muhaddisin, ya, mengatakan bahawa hadis dhaif yang berat tidak boleh beramal dan tidak boleh berhujah. Datanglah mufti bagaimana sekalipun, datanglah tok syekh besar sekalipun, kalau hadis tu palsu, hadis tu dhaif yang terlalu berat, tak boleh kita beramal dengan hadis tersebut. Dan tidak boleh bersandarkan dengan nas tersebut. Apatah lagi hadis tersebut terputus sanadnya. Tuan, putus sanad, bila orang tanya apa yang membuktikan sanad itu sambung, dia tak boleh jawab. Jadi maknanya hadis tu mengandungi kecacatan. Jadi bila mengandungi kecacatan, kita tidak boleh menyandarkan sesuatu hukum, sesuatu penghujahan itu kepada nas tersebut. Kan? Jadi hari ini sangat mudah tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kalau ada kesempatan saya akan kupas kitab ni, kedudukan dan peranan hadis dhaif, disusun oleh seorang tokoh juga. Kita akan bahas kitab ni. Dikeluarkan oleh jabatan insya-Allah. Kalau ada kesempatan. Baik. Saya ada soalan, bagaimana hendak menjawab golongan yang mengatakan hadis palsu itu palsu tapi makna sama dengan hadis sahih dan isinya baik, jadi boleh disebarkan. Baik, begini saya nak sebut. Kadang-kadang ada apa yang ada dalam Al-Quran, okey, apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran itu bersifat mutawatir. Setiap percakapan, setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran itu bersifat mutawatir. Maknanya maklumat dalam Al-Quran itu maknanya betul. Mestinya betul. Ya. Tetapi kadang-kadang penawah kita ni, kadang-kadang dia tak ingat hadis. Kemudian dia baca dia riwayat hadis, kemudian dia kata bahawa hadis ni dhaif tapi maknanya elok. Apa salahnya kalau kita ambil makna dia? Kan? Maknanya salah lah. Sebab apa? Sebab kalau kita baca definisi hadis, man nasaba ila Nabi SAW. Ya, hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi orang hadis ni tuan-tuan, bila dia dengar hadis tu bermasalah, kita katakan bahawa hadis tu jangan duk sandar kepada Nabi. Apatah dia hadis palsu. Ya, hadis tu walaupun maknanya elok, tak semestinya hadis itu hadis, kerana dia punya kesan dia cukup besar. Tuan, hadis ni kalau hadis tu sahih, ia boleh menjadi satu syariat dalam agama. Jangan buat main-main. Ya, kalau kita bermudah-mudah dalam perkara itu, kalau begitu tuan-tuan sekalian, kita buang semua kitab-kitab tabaqat, kita buang semua kitab-kitab riwayat hadis. Kan? Sebab apa? Kan? Maknanya elok, semua elok. Ya, sebab tu kita kena pasti, sebab kesannya berat. Kesannya adalah wujudnya satu agama baru, satu syariat baru. Ya? Walaupun maknanya baik, tapi pastikan bahawa hadis itu mestilah disandarkan kepada Nabi SAW. Terjawab tak soalan saya? Kalau tak jawab, tuan-tuan tanya balik tak apa. Kan? Yang mengatakan hadis itu palsu, tapi maknanya sama dengan hadis sahih. Sekali lagi. Yang menyatakan hadis palsu itu palsu, tapi makna sama dengan hadis sahih dan isinya baik jika boleh disebarkan. Maknanya hadis palsu tak boleh disebarkan. Kan? Jawapannya hadis palsu tidak boleh disebarkan. Ini jumhur di kalangan ulama muhaddithin. Tanyalah siapa pun. Ya, hadis palsu tak boleh disebarkan. Walaupun maknanya baik.
Adapun hadis-hadis dhaif, tuan-tuan sekalian, dia hanya menjadi penguat saja. Hadis dhaif yang ringan, dia hanya boleh menjadi penguat saja kepada hadis-hadis yang sahih. Dia tak boleh menjadi tunjang. Dia tak boleh menjadi tunjang. Dia kena jadi penguat saja. Orang kata apa? Penambah rasa. Bahasa kita ni, penambah rasa ya. Ada gula garam ya. Lebih kurang betul lah. Kan? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah terdapat hadis larangan Nabi SAW memaksa seseorang memasukkan ubat ke dalam mulut? Memaksa seseorang memasukkan ubat ke dalam mulut. Saya tak pasti, tuan-tuan sekalian. Nanti saya akan ambil take note maklumat ni, nanti saya akan cek balik hadis ni. Sama ada memang benar ada hadis ataupun tidak. InsyaAllah. Hadis larang, Nabi melarang. Untuk kelas akan datang nanti kita akan bahas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya Abdul Rahman. Ya, minta maaf sebab mengganggu. Okey. Soalannya ialah mengapa satu hadis boleh terjadi pelbagai hukum? Ulama A ini kata hasan, ulama B kata dhaif, ulama C kata maudhu'. Baik. Sebab tu kita katakan bahawa ini perkembangan ilmu. Keterbatasan sesuatu ilmu ataupun sesuatu kepakaran. Tugas kita bukan tugas kita, tugas ulama lah, kita nak kaji ulama kata apa. Tugas ulama mereka menganalisis pengujahan itu. Menganalisis pengujahan tersebut. Sebab tu tugas ulama mereka menganalisis. Bukannya, sebab tu saya kata pada pertemuan pada awal-awal kuliah tadi, ada orang yang apa asal ada dalam kitab dia ambil. Dia kata ni ada dalam kitab. Sabar dulu, analisis dulu. Sebab kemungkinan ulama itu tersilap. Bahkan ada contoh ada orang tanya tentang apa kekurangan hadis tentang ilmu hadis Imam Ghazali. Kita sebutlah tadi. Kan? Ada hadis yang dhaif berat yang ada dalam kitab Imam Ghazali. Kita sebut secara amanah. Maknanya ada keterbatasan begitu. Maknanya disebabkan apa? Disebabkan keterbatasan ilmu. Ya. Keterbatasan ilmu. Sebab tu hari ni orang kata bahawa kan kita cukuplah berpegang dengan ulama-ulama yang dulu. Kan? Ada orang cakap begitu. Cukuplah kita berpada-pada dengan ulama-ulama yang dulu. Sabar dulu. Kan? Bukan semua kalam ulama kita boleh guna, tuan-tuan. Ada kalam-kalam ulama yang yang tidak tepat. Ya, yang tidak tepat, ya, istidlal mereka dan sebagainya. Kalau tidak adalah istilah-istilah seperti takhrij, ta'liq, tahqiq, ya, dan sebagainya. Ini istilah-istilah kerja ulama, jasa mereka untuk menapis dan menganalisis. Kita boleh ikuti tak perbincangan ini? Ya, sebab apa ada ulama B kata A dan sebagainya. Begitu juga sebelum saya sebut. Sebenarnya pertanyaan ni dia ke depan lagi, tapi tak apalah kan. Ulama ni juga tuan-tuan sekalian dia terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama golongan mutasahil. Golongan mutasahil ni tuan-tuan ialah golongan yang cukup bermudah-mudah dalam menilai sesuatu hadis. Seperti Ibn Hibban. Ibn Hibban bila dia nilai satu hadis, dia mensahihkan satu hadis, sabar dulu, kena tengok Imam Zahabi kata apa. Kena tengok dulu Imam Zahabi kata apa. Ya, begitu juga itu ulama mutasahil. Kita kena tahu. Begitu juga ulama mutasyaddidin, ulama yang agak ketat, dia cengih, bahasa Kedah ni dia cengih. Dia mudah mendhaifkan. Kan? Seumpama seperti kalau tak salah saya, Allahumma salli ala Muhammad, Ali ibn al-Madini. Nah, ini dia tokoh-tokoh ulama yang kadang-kadang dia menilai satu perawi ni cukup ketat. Ada mengatakan dajjal, ada mengatakan istilah-istilah yang cukup berat. Kerana istilah-istilah itu agak berat. Tetapi kita kena tengok ulama mu'tadil kata apa. Ulama mu'tadil seumpama seperti Al-Imam Zahabi, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam Bukhari. Ini ulama-ulama mu'tadil. Maknanya kalau kita tengok apa yang ulama mutasyaddidin sebut, hukumkan sesuatu periwayatan, kita kena tengok ulama mu'tadil kata apa, Az-Zahabi kata apa. Dalam Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan, Ibn Hajar kata apa dalam Taqribut Tahdzib, ya, dalam dalam kitab Isti'ab dan sebagainya. Ini kitab-kitab ini supaya kita membuat pertimbangan. Sebagai contoh tuan sekalian, saya pernah berdebat dengan seorang yang menggunakan dalil riwayat Imam Tirmizi berkaitan dengan dibolehkan untuk kita sujud, maknanya tundukkan kepala ni sampai sujud. Dia bermain satu dalil.
bila kita cek dalil tu, walaupun dihasankan oleh Imam Tirmizi, bila kita cek balik, hadis tu bermasalah. Sekurang-kurangnya ada beberapa perawi hadis yang bermasalah dalam pengistilahan hadis tu. Ya, Imam Bukhari mengkritik dalam kitabnya, ya, dan sebagainya, mengkritik. Kalau tak salah ada 3 orang perawi yang bermasalah dalam hadis tersebut. Ya, kemudian kita tanya dia, hadis ni masalah, kenapa ustaz ambil dalil ni untuk membolehkan kita sujud ataupun kita tunduk kepala kita, hormat kepada seorang guru sampai sujud. Dia kata, ada dalil lain. Kita kata, mana dalil tu? Datangkan syawahid, datangkan mutaba'ah. Kan? Sampai lah dia tak datang lagi. Maknanya saya nak sebut bahawa ya, kena amanah dengan ilmu. Kalau salah benda tu, salah. Ya, baik. Okey, habis. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tak web atau application untuk orang awam cek setelah hadis atau hadis? Ya. Saya syorkan tuan-tuan beli kitab ni. Mana kitab tu? Kitab tu, aduh. Kitab ni tuan-tuan. Tuan-tuan beli kitab ni. Asas Ilmu Hadis yang disusun oleh Ustaz Syihabuddin Ahmad. Nah, kitab ni dia ada bahas. Ya, dia ada bahas, dia cerita dekat kita macam mana nak cek hadis. Secara orang awam macam kita ni lah kan. Macam awam macam kita ni, macam mana kita nak cek hadis ni secara ringkas dan secara senang lah. Kan, antaranya dalam buku ni disebut, sekejap lah saya cek. Antaranya ialah langkah yang pertama mestilah terus bertanya guru. Maksudnya tepatlah tuan-tuan tanya saya, ataupun saya bukan pakar pun, kalau tak tahu saya rujuk pula orang yang lebih pakar kan. Tanyalah orang yang lebih alim mana hadis tersebut. Yang kedua, buat carian melalui laman web internet. Hari ni orang cukup takut, dia berkata bahawa internet ni ialah daripada Yahudi. Jadi kalau cek hadis ni seolah kita ambil ilmu daripada Yahudi. La ilaha illallah. Kan? Senang sungguh dia buat macam tu kan. Jadi benda canggih, benda teknologi, apa salah yang kita guna kan. Banyaklah, antaranya web dalam bahasa Melayu seperti bicararasul.com. Seperti aplikasi semakhadis.com. Dan juga webhadis.uitm. Bagus. Kalau siapa yang boleh berbahasa Arab, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan boleh menggunakan Google dan juga Maktabah Syamilah. Sangat bagus tuan-tuan. Maktabah Syamilah sangat-sangat membantu. Ya. Siapa yang boleh lah, mana bahasa Arab minimum, dah boleh insya-Allah, boleh tengok, dah boleh kenal bahasa Arab. Sikit-sikit tu, atau boleh tengoklah kamus-kamus. Kalau tak tahu bahasa Arab, tengoklah kamus-kamus. Tak salah tak berdosa kan. Ada orang kata, tanpa berguru dengan syaitan. Syaitan lebih suka kalau kita tak baca. Kan? Bacalah, buatlah, belajarlah sampailah kita bertemu dengan Allah kan. Maknanya cari dalam internet, tengoklah Maktabah Syamilah kalau boleh, ataupun tengok dalam web-web yang bagus seperti dia tulis dalam buku ni. Dalam buku ni dia tulis Dora.net. Ni sangat terkenal lah. Dora.net. Dalam Dora.net ni muka surat 40 ni, dalam buku ni dia tulis, tuan-tuan type saja sebahagian perkataan daripada hadis tu, tuan-tuan type dekat situ dan tuan-tuan search. InsyaAllah dia akan keluar hukum-hukum hadis dalam tu. Dia akan keluar hukum hadis dalam tu. Kan? Jadi senang hari ni, sebab tu ustaz-ustaz kita sebelum dia berceramah, ceklah dulu. Jangan kalut nak berceramah aja. Ceklah dulu. Hari ni orang boleh cek. Hari ni orang boleh tengok hadis tu sama ada lagu benar dan sebagainya. Sebab tu bila mana kita boleh cek hadis tu, lepas tu kita belajar pula ulum hadis, kita tahu cabang-cabang dia, istilah-istilah digunakan oleh ulama, lagi kemaslah. Maknanya ketajaman ulum hadis kita tu, ketajaman kita memahami hadis tu lebih kuat dah. Begitu. Ya. Jadi banyak tu saya akan tuan-tuan beli buku ni, bagus Baik. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oleh sebab itu pendakwa perlu juga orang awam tentunya yang biasa baca hadis patutnya belajar hingga selesai ilmu berkaitan hadis untuk menghilangkan kejahilan. Betul? Kan? Kena belajar. Kita kena sentiasa belajar. Saya pun bukan juga pakar sangat kan. Kita pun berbincanglah, kita pun belajarlah. Sama-sama belajarlah kan. Kalau saya tak tahu, saya kata tak tahu. Lepas ni saya buatlah rujukan. Begitulah kan. Okey, kemudian Assalamualaikum Ustaz, dalam menyebut dan menyampaikan satu hadis, adakah matan hadis dari segi istilah kena satu patus seperti yang asal atau ada sedikit perbezaan matan tidak mengapa? Okey, bagus soalan ni. Soalan ni maknanya
Kadang-kadang kita ni bukannya maknanya bukan yang ingat sangat pun. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita ni, pengaji-pengaji hadis ni hanya sebut tentang mafhum saja. Ya, sebab tu ada satu bab tentang akan belajar tentang riwayatu bil makna dan riwayatu bil lafaz. Ada di kalangan perawi-perawi hadis ni tuan-tuan, ada riwayat hadis dengan riwayatu bil lafaz. Dia riwayat memang sekutul-sekutul daripada hadis Nabi SAW. Satu-satu. Kan? Seumpama man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis tu mutawatiran. Mutawatir lafzi. Kan? Kata ulama, kalau kita mengingkari hadis yang bersifat mutawatir lafzi, kafir. Ini bukan saya kata, ini ulama sebut. Ya? Mutawatir lafzi maknanya memang perawi hadis itu dia riwayatkan satu-satu perkataan daripada Nabi SAW. Ya. Adapun ada sebagian perawi dia tak ingat. Kadang-kadang dia hanya riwayat itu bil makna. Dia kata Nabi pernah cakap sekian-sekian, Nabi pernah cakap sekian-sekian. Begitu. Boleh ataupun tidak? Boleh. Hukum dia? Boleh. Ya. Tetapi syaratnya mestilah kita pastikan siapa perawinya, kan? Kan? Ataupun maknanya tidak bercanggah dengan nas-nas yang lain. Macam itulah maksudnya. Jawapannya boleh. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, okey. Bab sentuh suami isteri selepas wuduk, ada saya dengar setengah ustaz tu cakap, boleh jika ambil cara wuduk dengan mazhab yang tidak batal jika bersentuh suami isteri selepas wuduk. Atau sebenarnya boleh saja ambil wuduk dengan cara mazhab manapun, tetapi sentuh suami isteri tetap tidak batal ke macam mana. Baik, ini persoalan fiqh lah. Persoalan ini persoalan fiqh. Kalau kita kan bahawa kalau orang yang duduk dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya batal. Saya sebut yang ni. Hukumnya batal. Tetapi kalau kita menganalisis nas, kita cek balik hadis tu, ya, kita cek balik pengujahan nas tersebut, kita mengatakan bahawa ya hadis tersebut maknanya kalau tanya kecenderungan saya mengatakan bahawa ya tidak membatalkan naik sembahyang. Ya, tidak membatalkan sembahyang. Karena ada pujahan kalangan ulama di sini Hanafi, Maliki dan sebagainya, ya, tidak batal sentuh suami dan isteri ketika mana berwuduk ambil sembahyang, tak batal. Sehingga kan datang syahwat barulah kena ambil sembahyang balik. Kalau tanya pendapat saya, kecenderungan saya. Tapi kalau orang kata, ustaz saya takut, ustaz takut batal. Takut batal. Dan dia pun tak cek hadis, dan dia pun tak belajar ilmu hadis. Tak apalah, duduklah mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Boleh. Baik. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Kenapa kebanyakan penceramah ustaz-ustaz popular begitu yakin mereka-reka fadilat dan beramal dan mengalakkan masyarakat mengamalkan walaupun tak sahih? Itulah puan, Mastura. Macam itulah masyarakat kita ada kadang-kadang. Sebab tu ya, apabila orang awam yang macam kita ni, kita kena cek balik, kita kena tapih balik, betul ke? Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia nak bagi sedap dia punya ceramah dia bagi sedap dia punya cerita dia. Dia cerita bagi orang seronok. Sebab tu kita akan kupas buku ni esok insya-Allah. Esok malam kan kita akan kupas buku ni 40 kisah yang popular di kalangan di atas meja penceramah. Tetapi kisah itu kisah yang dhaif dan palsu. Nanti kita akan kupas. Tak tahulah, kita tak tahu niat mereka, tapi saya kira bahawa perkembangan ilmu hadis ini semakin baik, dan masyarakat pun lebih terbuka, dah semakin terbuka dan menapis dan menilai kembali apa yang Ustaz sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Hadis barang siapa berselawat kepadaku pada pagi 10 kali, setelah 10 pagi itu mendapat syafaatku pada hari kiamat. Boleh Ustaz jelaskan seterusnya? Saya akan cek hari itu. Minta maaf. Dua hadis saya akan cek. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya akan cek. Minta maaf lah, saya bukan muhadithin. Saya pengkaji hadis saja. InsyaAllah saya akan cek hadis yang dua hadis ni. Minta maaf Puan Nurul Jannah kan. Minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Assalam, ya. Boleh tanya tak Ustaz? Silakan. Saya ni mendapat satu share daripada kawan saya. Dia kata selawat Ibnu Abbas. Ustaz tahu tak selawat Ibnu Abbas? Selawat Ibn Abbas. Okey. Okey, dia kata fadilatnya macam ni lah saya cari ringkasnya. Allah akan mencatat baginya 1,000,000 kebajikan dan menghapuskan 1,000,000 kejahatan. Ya. Okey. Saya kata dekat kawan saya ni barangkali hadis ni ada masalah. Okey, bagaimana kita nak menjawab tuduhan yang macam ni? Kalau kita tegur satu hadis tu, dia jawab kita balik, siapa tok guru kau?
Lepas tu kau belajar dari mana-mana. Okey, macam mana kita nak handle situasi macam ni? Kalau kita tahu status hadis tu palsu dan dia kata macam tu kat kita, macam mana kita nak handle benda tu? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih. Soalan yang sangat praktikal lah. Betul lah kan. Kalau kita belajar ilmu hadis tanpa kita exercise dengan ilmu takhrij hadis ni, maknanya tak. Memang kita ke situ je lah. Kita kena exercise. Jadi, dan sebenarnya itu nak terjadi pada saya juga kan. Di label tertentu dan sebagainya kan. Jadi kita katakan bahawa, kita beritahu bahawa yang cakap masalah tu bukan saya. Saya nukilkan kalam ulama'. Kalau tak setuju, kritik ulama' tersebut dengan ilmu, dengan ilmiah. Kan? Yang cakap itu pun tokoh besar. Seperti Al-Zahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi dan sebagainya. Kita nukilkan kalam-kalam ulama' dan sebab apa dhaif. Kan? Jadi, sebenarnya kita sudah bergerak ke satu level. Kita sudah bergerak ke satu level yang maknanya level yang ke depan lah kan, daripada orang lain yang hanya sekadar berpandu kepada syekh-syekhnya sahaja. Kita katakan bahawa sebab apa dhaif? Sebab ni kata dhaif. Kan? Dan itu saja jawapan kita. Kan? Sebab kita berpegang kepada kalam ulama'. Ulama' yang begitu-begitu dalam kitab-kitab mereka. Kan? Dan sebab alasan didhaifkan itu sebab apa? Itu yang saya kira bahawa kalau dia tak boleh terima, kita nak kata bahawa kita dah tunjuk dah benda yang terbaik, dia tak terima juga. Kita nak kata apa? Golongan begini. Wallahu a'lam. Kan? Yang penting adalah kita teruskan perjuangan ilmu ini untuk membetulkan perkara tersebut. Begitulah. Kadang-kadang orang kata, sikit-sikit mereka ni kira nak sahih ya. Iyalah, benda ni bukan cerita kartun, ni cerita hadis. Ni agama yang melibatkan penghayatan agama, bukan yang melibatkan cerita filem sinetron ke apa. Ini cerita bab agama. Bila bab agama, ini sensitivity, komitmen kita terhadap agama yang kita anuti ini. Itu saja. Concern kita dan sebagainya. Sebab itulah kita sebut begitu. Kalau orang tak boleh terima, wallahu alam. Innaka la tahdi man ahbabta, kita buat tu. Hidayah tidak boleh diberikan. Kita bukan tugas kita nak bagi dan sebagainya. Yang penting kita cerita, kita terang dan sebagainya. Kalau dia ada hujah, kan? Kalau dia ada hujah, kita analisis balik hujahannya. Betul ataupun tidak. Kalau kita salah, kita betulkan. Kalau dia salah, kita beritahu. Tak, kefahaman tu silap. Kefahaman ni begini, sekian. Begitu. Kan? Seumpama seperti ucapan hadis dhaif di sisi aku lebih kusukai daripada qiyas. Kita boleh dengar tak? Kalau tak salah, nukilan ini pernah disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ucapan ini menurut Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih mengatakan hadis dhaif di sisi Imam Ahmad iaitu hadis hasan li ghairih. Kan? Tetapi Abdul Fattah Abu Ghuddah dia mengatakan bahawa ada sebahagian ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa ada hadis dhaif tu hadis dhaif. Jadi dekat situ ada khilaf. Jadi dekat situ bagaimana kita memilih pendapat? Kita mengatakan bahawa pastinya pendapat Ibn Taymiyah, kerana kan masakan tidak ulama-ulama yang menguasai ilmu hadis dia menggunakan dalil-dalil dhaif sebagai pengucapan mereka. Sebab tu kita membahagikan di antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Imam Ahmad mutaqaddimin kerana istilah hasan itu belum ada lagi pada zamannya. Kita boleh ikuti perbincangan ini. Belum ada lagi istilah hasan tu, tak ada lagi. Macam kita lah kereta Alza dulu pada zaman 50-an, mana ada kereta Alza? Kan? Tak ada kereta Alza, kan? Tak ada kereta Alza ni. Kereta Pro 2 ke apa, tak ada, kan? Kita pada tak ada, kan? Tapi zaman kita sudah berubah. Ada pula, ada Alza, ada Azia dan sebagainya. Maknanya itu perkembangan. Begitu juga ilmu hadis. Sebab tu kita sebut bahawa analisis kembali ucapan itu. Wallahu a'lam. Kalau tak terjawab, tuan-tuan sebut lagi. Okey, berapa? Okey, 10.30. Okay, macam mana Tuan Zain, kita teruskan ke ataupun kita teruskan dengan soalan? 5 minit lagi lah soalan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Adakah semua orang awam wajib belajar ilmu hadis? Saya tak sampai lagi tajuk tu. Nanti kita akan bahas tuan-tuan. Apa hukum kita belajar ilmu ulumul hadis? Apa hukum dia? Para ulama muhadithin mengatakan bahawa hukumnya al-hukmu dirasatul ulumul hadis fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, wahia ka hukmi dirasatin kulli ulumil islamiyah. Seumpama seperti ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu fiqh apa sebagainya, ilmu bahasa Arab, ilmu kifayah. Sebab
agama, sebab Allah tahu kemampuan kita, Allah tahu apa dia komitmen kita, sibuk dengan urusan dan sebagainya untuk mencari nafkah dan sebagainya. Fardu kifayah. Tetapi kalau kita tengok perkembangan pada hari ini yang sangat merisaukan, ada yang mendabik dada bahawa macam-macam cerita ada kan. Cerita bahawa Nabi turun kat negara kita lah, apalah, macam-macam lah, apa dia, cerita-cerita yang pelik-pelik ni, tuan dirahmati oleh Allah. Jadi memerlukan keperluan yang mendesak untuk orang Islam untuk belajar ilmu ni. Betul tak tuan-tuan? Keperluan mendesak. Sebab kita risau tuan-tuan. Kalau duk biar saja kelompok-kelompok ni berbaharaja rela dengan riwayat-riwayat dan cerita yang merapu, habislah agama kita, anak-anak kita ni dapat maklumat Islam dengan maklumat yang salah. Jadi asal hukumnya fardu kifayah, tapi bila tengok perkembangan yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, keperluan yang mendesak untuk kita belajar. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muhimmatun lil faqih lil mufassir wal usuli wa ghairihim likay yumayyizu baina ma sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'tamadu wa baina ghairihi fala yu'tamadu. Kata ulama hadis, dan ilmu ulum hadis ni ilmu yang sangat penting kepada orang faqih, pengkaji hadis, para alim-alim yang nak jadi tok mufti, kena ngaji kita, para mufassir, pada usuli, mana golongan usul belajar usul fiqh dan sebagainya, kerana wa ghairihim likay yumayyizu, supaya dia dapat membedakan di antara mana yang sahih daripada Nabi dan mana yang tidak sahih, fala yu'tamadu, mana yang bukan, yang tidak sahih, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan kalam Imam Ahmad tu ada disebut oleh Profesor Basri dalam buku beliau. Betul. Saya banyak baca buku tentang buku ni, buku Profesor Basri Ibrahim. Sangat bagus. Tuan-tuan belilah buku dia. Dia ni seorang ulama, waliullah masa kita ni. Kan? Macam-macam tuduhan orang bagi dekat dia, tapi dia tetap menulis buku dan menyampaikan ilmu untuk berada dalam kebenaran, kan? Profesor Basri Ibrahim. Bagus buku dia tuan-tuan, sangat ilmiah, dan tuan-tuan bacalah buku-buku dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya setakat itu dululah perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah tuan-tuan pada esok pula kita jumpa, kan. Kita tak sempat nak baca semua soalan-soalan ni. InsyaAllah setengah malam esok InsyaAllah. Jadi takat tu dulu. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kalau ada soalan lagi, nanti tuan tanya pada pertemuan akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Jazakallah.